ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 58. Muka surat 58 baru yang ke-9 daripada atas. Muka surat 58 baru ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabdanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Artinya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan oleh Allah akan syurga, mengharam atas tiap-tiap orang yang riak. Dikendaki mengharam itu jadi nyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegahkan dan tiada memberi ya Allah akan syurga bagi tiap-tiap orang yang riak. Dan sabdanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala mengharamkan, menegahkan ya Allah akan syurga atas tiap-tiap orang yang riak. Ini sambungan pembicaraan sifat kecelaan yang ke-10, iaitu sifat riak. Riak dengan makna menghendaki oleh seseorang dengan ibadah, dengan pengamdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan manfaat dunia, itu riak. Sebaliknya ikhlas, lawan kepada riak, mengerjakan akan ibadah untuk manfaat akhirah, itu ikhlas. Tapi itu ikhlas peringkat pertengahan. Jadi riak, buat amal ibadah, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala, buat perkara yang rupa zahirnya adalah ketaatan, tetapi niat di hatinya bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya kerana dunia. Sebaliknya kerana dunia. Kemudian dunia ni umumlah, harta ke, pujian ke, pangkat ke. Ni riak. Adapun seseorang mengerjakan pekerjaan dunia dengan tujuan untuk mendapat dunia, tu tak apa tu. Dibuat kerja dunia, dia pun tunjuk kepada orang, comelnya dia buat kerja, eloknya buat kerja, kemudian dia iklan pula kerjaan dia tu comel, dia iklan pula kerjaan dia tu elok. Tu dah apa tu? Dia buat kerja dunia untuk dapat dunia. Dia tunjuk pula kerja dunia dia tu. Dia iklan pula kerja dunia dia tu. Macam kerja-kerja sekarang kan, iklan dia punya kerja dia, iklan dia punya barang dia hok dia berniaga tu. Itu apa panggil menunjuk lah. Tunjuk keelokan kerja dia, tunjuk mana bermutunya barang hok dia buat contohnya. Tu tak apa tu.
nanti kan jatuh sombong. Sombong tu salah lain. Kalau timbul sombong tu salah lain. Pada ni. Jadi kalaulah menunjuk-nunjuk pekerjaan dunia dengan tujuan untuk dapat dunia, tu tak salah. Hak ni pekerjaan ibadah, pengamdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba bukan kerana Allah. Ni hak riak. Yang mana riak adalah sifat hati yang tercela pada syarak yang haram ijma' ulama. Dan riak ni sebagaimana hadis yang terdahulu, Nabi SAW menyebut riak adalah syirik yang kecil. Riak adalah syirik yang kecil. Dia ada syirik kecil, dia ada syirik yang besar. Syirik besar pula kita maklum, sebut berulang kali dah. Syirik besar ni ada yang jali, ada yang khafi. Syirik besar hak jali, syirik besar ni kafir lah. Syirik besar yang jali sembah berhala lah. Syirik besar kafir tapi khafi tersembunyi, dengan bahawa berpegang dengan akidah yang kafir ijma' ulama. Tu. Itu syirik besar yang khafi, yang tersembunyi. Pada zahirnya ianya orang Islam, pada zahirnya ianya sembahyang berpuasa, tapi di akidahnya berpegang makhluk menjadikan sesuatu secara tabi'i, secara semula jadi yang langsung tidak berkait dengan perbuatan Allah. Itu syirik besar yang khafi, kafir, kekal neraka selama-lamanya. Sembahyang puasa yang telah dilakukan tidak sah sama sekali. Bertaubah kemudian, sembahyang puasa yang dilakukan wajib diqadakkan kembali. Itu syirik besar yang khafi, yang tersembunyi. Sembah berhala, syirik besar, kafir yang jelas nyata, jali, terang-terang. Adapun riak dipanggil syirik kecil. Neraka Allah Subhanahu wa taala jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau tidak lebih amal kebajikan daripada amal kejahatan ketika mizan, maka neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni riak dipanggil syirik kecil. Ini bicara bab syariah. Kita bicara bab syariat lah. Kita bicara bab syariat. Syirik besar, syirik kecil, kita bicara bab syariah. Ada pun bicara bab syirik maqam, syirik asrar, itu bicara lain tu. Itu bukan bicara bab syirik syariat. Jangan duk campur aduk pun orang lah. Ni kena cermat lah ni. Jenis campur aduk antara bicara bab syirik syariah dengan syirik bab maqam. Yang mana apabila diitlaqkan syirik, disebut syirik sahaja. Dia ada syirik besar kafir, dia ada syirik kecil riak. Tapi disebut syirik sahaja, itlaq. Tak cerita syirik syariah hak syirik besar ke, syirik syariah hak kecil ke riak. Dia tak cerita syirik makam ke, disebut-sebut syirik saja, dia itlaq. Kena kepada syirik syariah hak syirik besar. Ingat baik tu. Itu kata kena cermat. Tiba-tiba bicara bab syirik, pergi kepada syirik makam. Hak tu kucalana lah tu, hak tu punarana hak tu. Hak tu salah sangat pengajian. Berpunca daripada baca kitab-kitab hakikah dalam keadaan tidak mursyid dalam ilmu hakikah. Hak parah laginya fardu ain tauhid, hak usuluddin pun tak lepas. Tu dibaca kitab hikam, kitab ulul nafi, ada bicara bab syirik. Tapi di situ bukan syirik syariah, syirik maqam. Itu bicara lain, waktu kena halusi cara lain. Kita bicara fardu ain, bicara bab syariah. Kita bicara bab ilmu syariah pun tak habis. Amal syariah pun tak selesai.
Kita nak bicara bab maqam. Ni jadi masalah ni. Bicara bab maqam kepada orang yang ilmu syariat fardu ain pun tak beres. Alhamdulillah beres. Amal fardu ain pun tak beres. Ni ilmu fardu ain pun bukan tak beres. Ilmu fardu ain tauhid pun tidak ada diajari di situ. Ilmu fardu ain fiqh pun tidak ada. Ilmu fardu ain tasawuf pun tidak ada. Tiba-tiba pergi baca kitab hikam syarahan Tauku Pulau Mani. Allah, cukup-cukup tidak bertanggungjawab kerana orang tu sendiri bukan orang yang mursyid dalam ilmu hakikat, dan orang tu sendiri bermasalah dalam ilmu fardu ain. Dia tak kenal mana ilmu fardu ain, manakah ilmu-ilmu yang lebih, yang tinggi-tinggi, tasawuf tinggi-tinggi, yang nak ajar kepada orang-orang tertentu. Dia tak boleh nak nilai. Sebab apa? Sebab fardu ain sendiri pun tak orang apa ni? Tak kenal ilmu fardu ain. Bila pergi pada satu tempat yang mana ilmu-ilmu fardu asah pun tak lepas, tekan fardu ain lah. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Ni dak ni bicara hak tinggi-tinggi ni. Ni ada kucalanan. Ada ni. Akhirnya kita duk tekan bab syariat. Ilmu fardu ain satu. Hak lebih kena mujahadahnya amal fardu ain ni. Ni amal batin ni. Cerita bab taat batin. Taat zahir pun taat zahir. Mata taat molek, telinga taat molek. Hak tu pun tak lekat. Nak taat mata pun tak lekat. Ada ni. Nak taat mata pun tak lekat. Nak bicara taat hati, tu syariah. Tu bicara tu. Tekan bab-bab akidah untuk memastikan benda-benda mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cerita bab syariah. Tauhid khas, tauhid maqam, tu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi merosokkan syariah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya timbul campur aduk, diletak syirik maqam. Letak syirik maqam ni letak pada syirik syariah. Ni sekarang ni dia berlego sekarang ni. Dalam FB ke, hak paling ditakuti sekarang adalah TikTok. TikTok tu apa sebenarnya? Di TikTok tu memang dia untuk sekejap. Paling lama berapa saat? Paling lama berapa saat TikTok? Di TikTok ni baru tau. Dia keluar satu, ketinggalan. Tapi kenapa TikTok tu dia memang kena pendek ke macam mana? Kena pendek. Dia ambil soalan, jawapan di TikTok, jawapan pun tak lengkap. Jadi fitnah hukum agama. Yang menjawab tu comel, tapi jawapan tu hanya dia ambil sekerat je. Hak baki tu tak ada. Sebab mungkin kerana dia kena pendek. Jadi jawab soalan tu penuh, soalan tu panjang, tapi jawapan tu tak lengkap. Bukan yang menjawab tu tak lengkap, dia potong tu sekerat aje. Maka timbullah komen bagai-bagai. Ni nampak dah. Mana? Jadi keliru jadi. Kalau hak saya tu jangan buatlah. Jangan buat. Tolonglah jangan buat. Saya ni sendiri hak lengkap lah kita kata 5 minit 10 minit tu pun kalau ikut saya tak penuh. Ambil hak rakaman penuh 40 minit ke, sejam ke, sejam setengah ke. Ustaz tak minat panjang-panjang. Tak kira minat ke tak minat, nak dengar tak ambil sudah. Biar dengar daripada awal sampai akhir. 5 minit 10 minit tu pun takut dah. Faham tak ni? Ni tak pas minit dah. Tak pas minit. Dok soalan tu panjang. Ustaz tu jawab, memang jawapan tu panjang. Tapi dia ambil jawapan pendek je. Memang akan menimbulkan salah faham. Bukan jawapan ustaz tu tak betul. Jawapan ustaz tu bukan tak lengkap, tapi dia potong tu jadi tak lengkap. Jawapan ustaz tu dia
Wallahu a'lam lah, kod depan tu tak tahulah. Tapi kira-kira jawapan tu pasti lengkap. Tapi dia potong. Oh ni, bila tengok pada komen tu memang nampak jelas-jelas mengelirukan. Memang jelas. Hak takut laginya, hak pendek-pendek tu dia ambil pula hak pengajaran hak salah. Hak syirik tu. Oh, hak tu lagi parah. Hak tu lagi parah. Tak tahulah. Saya ada terbaca juga. Oh, syirik. Hak tu memang beratlah seumpama tu. Belajar pandai-pandai, nanti bila besar pakat tinggi, gaji besar hidup senang. Syirik. Allah. Syirik pula tulis huruf besar. Belajar pandai-pandai, nanti dah besar, pakat tinggi, gaji besar, hidup senang. Syirik. Orang kapung-kapung hak nak suruh anak di sekolah tinggi-tinggi ni lah buah dianya. Oh, kapung-kapung kan. Orang hak hidup ala kadar tu suruh anak dia belajar pandai-pandai sebab apa? Nanti boleh gaji besar, boleh pakat besar, hidup kamu senang. Jangan turut mak ayah ni hidup susah sebab tak sekolah zaman dulu. Jadi sekarang ni kamu sekolah molek-molek, jadi boleh kelulusan tinggi, maka gaji pun besar, hidup senang. Dibobol syirik. Apa benda gitu tu sebenarnya? Ilmu apa yang nak bawa? Jadi lepas habis belajar, lepas tu apply kerja dengan kerajaan, senang, cerah masa depan. Syirik. Allah. Ada ni. Orang yang tulis seumpama ni, dia sebenarnya hak gitu. Mak ayah dia sebenarnya hak gitu. Syirik habis lah dengan dia sekali. Kau nak ingat kau orang lain je seumpama tu, dia dah. Ini mengaruk ni. Tapi benda tu jadi benda yang meluah tanpa ada pihak-pihak yang berkuasa kena ambil tindakan. Syirik situ bila dia itlak syirik besar. Kalau hafal Quran besar nak makan apa? Syirik. Allah. Macam biasa kok ngaji pondok nak makan apa? Syirik. Jangan buat gitu. Ada ni. Dah comel ke cakap gitu. Siapa kata comel? Orang nak ngaji pondok, orang nak hafal Quran, besar nak makan gapo? Insya-Allah lah. InsyaAllah adalah rezeki tu. Makna orang panggil orang cah ini orang yang lemah iman. Lemah iman. Tapi adakah orang cakap gini ni dia tidak beriman rezeki daripada Allah? Pasti mereka beriman rezeki daripada Allah. Tapi kenapa duk gantung ke sekolah, duk gantung ke CJ, duk gantung ke kerja kerajaan? Itu panggil iman lemah, gantung pada asbab. Iman lemah lah panggil gitu. Comel. Memang tak comel iman lemah. Bukan kata molek ni. Oh, ngapa Quran nak makan gapo nanti, ngaji pondok nak makan gapo molek. Siapa kata molek cakap gitu? Tapi bukan siapa ke hukum syirik. Banyak lagi lah hok. Percakapan letak syirik. Ramai pula yang angkat. Yang angkat tu dia tidak berfahaman yang sama. Belajar tinggi, hidup senang. Tak sama. Boleh kerja kerjaan, terjamin masa depan. Tak sama kau orang komen hok ya belaka tu. Mana dia mengiyakan dia syirik. Diri sendiri syirik. Kita tak apa. Hak tu punah ranah belaka tu. Hak tu punah ranah belaka. Tapi hak bawakan hak mudah-mudah masjid tu memang banyaklah dalam rakaman-rakaman.
lega jumpa doktor, lega jumpa ngobat, akidah terpesong, akidah tak betul. Dah lega jumpa doktor, lega lah. Kita daripada rumah ni, Allah lah, nak sampai ke hospital tu, sampai tak sampai ke hospital, doktor mari, lega rasanya. Ini akidah yang terpesong, akidah yang sewek. Sebab apa? Sebab dia berpegang doktor tu lah. Tak ada orang pegang gitu. Lepas tu kenapa lega dengan makhluk? Kita orang awam gitulah. Jumpa obat lega, jumpa nasi lega. Apa dia ni? Memang kita lega dengan asbab. Lapar-lapar jumpa nasi. Apa ni? Panas-panas buka kipas, rasa mana? Lega. Sebab apa? Pasang kipas, pasang aircon, lega. Lega dengan apa tu? Lega dengan kipas, lega dengan aircon, sebab jadi sejuk. Adakah kipas aircon yang membekas pada menyejukkan? Allah Ta'ala. Dan kenapa kamu lega dengan kipas? Kenapa lega dengan aircon? Sama je ke macam mana? Berat-berat sangat tu. Jadi dia campur antara bicara bab, kita bicara bab syariah dengan bicara bab maqam. Ni berpunca daripada mereka-mereka yang mengajar tasawuf haqiqah, mereka yang tidak berguru. Kalau berguru, tidak berguru dengan guru yang mursyid. Satu, parah laginya, tak lepas lagi fardu ain ilmu tauhid. Apa dia mentauhidkan Allah pada perbuatan? Apa dia berpegang qada dan qadar? Tak lepas sini. Ini cerita bab pegangan, bukan cerita bab rasa di hati, bukan bicara bab percakapan asbab. Bicara percakapan asbab tak ada salah. Ini habis. Ini saya sudah sebut iklan milu, kafir syirik tu iklan milu. Minum milu anda jadi sehat dan kuat. Tapi dituang guru kan, minum milu anda jadi sihat dan kuat. Iklan dalam TV ni seumpama je. Tak seumpama. Minum milu ke minum apa lagi? Tu tak ada dah ke? Holik ada dah. Dulu kan holik tu ada. Ni elang apa? Elang hok apa? Hok lama tu lah. Kan dulu kan holik ada. Kau dah jual ada holik lah ni. Bengkerak. Tak ada dah. Dalam minuman tu tak ada dah ke? Ada. Tapi kenapa tak ada? Tak ada. Tak masyur dah. Dulu sahur elang ni. Tapi nak cerita ni, kalau dalam elang dan TV, elang mana-mana, semua cerita ni keberkesanan. Wa ima sabun ke, wa ima minyak petrol ke, wa ima minyak dis, apa sekalipun, elang dan TV ni cerita keberkesanan barang yang dieklangkan. Pegangannya tetap perbuatan Allah, sama je. Ni siapa ke elang milu kafir syirik, Allah katalah. Tapi di tuan guru kan, makna tak faham bab pegangan. Sebab itulah hak masa timbul COVID tu, hak timbul hak pelik-pelik kan. Hak pelik-pelik tu kan, takut kepada COVID, syirik kepada Allah. Allah kata pelik sungguhlah pemahaman. Dah takut ke makhluk, yawi manfaat Allah Ta'ala, yawi mudarat Allah Ta'ala, tu pegangan kita. Dah takut ke makhluk, takut ke COVID. Sebab apa selama ni kita tak takut ke makhluk? COVID je kita takut. Makhluk sebelum kita tak takut. Tengok orang jahat, takut ke tak? Tengok orang gila tengah ngamuk, takut ke tak? Tengok ular kala jengking, takut ke tak? Tengok pistol pun kena link dah. Ada ni. Cuba kita Thailand lah tengok. Pistol duk jaga tepi jalan. Jaga orang blok. Senap bukan pistol, M16. Kan mana? Kalau awak tak biasa. Tengok pistol tu kena link dah. Takut tang dah. Takut makhluk belaka. Takut makhluk ni apa benda jadi syirik ni. Jadi pelik-pelik sangat.
Hak tu hak tanya seorang baba tu. Takut kawit syirik ke tak? Baba buat gurau je. Ini saya biasa cerita hak jawapan baba kan. Dia tanya pula ramai-ramai tu, siapa bini dua? Dia tanya ramai, orang tanya, takut kawit syirik ke tak baba? Dia jawab, dia tanya dalam ramai-ramai ni siapa bini dua? Tak ada seorang bini dua. Sebab apa? Sebab takut ke bini. Dah syirik dah takut ke bini? Aku mana? Hak bini seorang tu, hak kahwin seorang tu memang takut ke bini kan? Kau macam mana? Jadi takut ke bini syirik ke? Dia tanya kita, makna pelik soalan tu. Timbul pula, kita jaga kita. Kalam syirik, perkataan mensyirik ke Allah. Allah jaga kita, bukan kita jaga kita. Kata Allah, kata jauhnya lah. Mula-mula keluar ni apa kita jaga kita ni, perkataan yang mensyirikkan Allah ni ramai pula orang turut. Kita tukar, bukan kita, Allah jaga kita. Mana kira? Jadi bicara kita tinggi-tinggi bab pegangan pun tak lepas. Kita bicara bab pegangan, bicara bab hati ni bab lain pula. Orang yang berpegang pastilah bergantung kepada Allah. Bergantung pada Allah ni taat batin, tawakul, tafwid ni taat batin. Bab sifat 20 bab pegangan, itu bab pegangan. Kalau hati dia tidak tawakul kepada Allah, hati dia tidak tafwid kepada Allah, hati dia tidak taat, tapi pegangan dia tetap berpegang kesemuanya datang daripada Allah. Bukan kata orang ni belajar sifat 20 maka hatinya akan hanya bergantung kepada Allah. Ni salah dah ni jadi ni. Orang yang belajar sifat 20 pastilah beriktikad ke semua perkara datang daripada qada dan qadar Allah. Orang yang iktikad dia kuat, iman dia kuat, dalaman dia kuat, pastilah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru bicara selapis pula. Dia kena beza antara pegangan dengan hak taat batin tu. Orang yang tidak bergantung pada Allah, tidak berserah kepada Allah, mana tidak ada taat batin. Sebab kita wajib tawakul, berserah kepada Allah. Mana kita tak ada taat batin, tapi hak sifat 20 bab pegangan, bukan bab tawakul. Jadi kalau kita kata kok basic pun tak lepas. Tak, basic pun tak lepas jadinya. Asas pun tak lepas. Sebab apa? Sebab terkadang bicara bab makrifah, kita bicara bab makrifah, permulaan agama, aqaidul iman yang 50. Dicampur ke makrifah khasah, makrifah aulia. Ni, campur aduk. Tadilah orang yang mengajar kita atas hakikah yang tidak berguru ataupun berguru yang tidak mursyid, jelas satu lagi parahnya hak asas fadha'in akidah pun tak lepas. Ada orang ceramah makrifah aulia itulah permulaan agama. Awaluddin makrifatullah, awal agama mengenal Allah, mengenal makrifah khasah, makrifah aulia. Allah kata jauhnya pemahaman. Jadi mana ilmu syariat ni tak ada. Ilmu syariat tak lepas. Ilmu syariat mana? Permulaannya fardhu ain tauhid. Ini bicara pula fardhu ain tasawuf. Kita duk bicara bab syirik syariah. Syirik yang besar pegangan insya-Allah lah kalau kita kemah molek dalam bab ilmu akidah. Ni hak kita nak jaga. Syirik kecil, hak riak. Ni ilmu ada belaka dah ni. Apa dia riak, tahu molek dah. Apa dia ikhlas, tahu molek dah. Ni nak kena jaga. Adapun syirik pegangan yang jadi berpegang akidah syirik pegangan kerana kejahilan. InsyaAllah kalau kata ilmu fardhu ain tauhidnya lepas, tak ada lah kesyirikan dalam bab pegangan. Cuma pegangan tu kuat ke tak kuat, iman tu kuat ke tak kuat, tu je lah bagian kitanya. Tapi kita bicara
bab batin, bab hati ni, ilmu selesai, belajar berulang-ulang. Bukan belajar berulang-ulang, mengajar pun berulang-ulang. Hak ni kena sentiasa mujahadah hak ni. Mujahadah daripada syirik kecil, riya. Hati kena sentiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak kitanya. Bagai syariah kita. Tapi kalau hak bahagian pegangan pun tak selesai pada mentauhidkan Allah pada pegangan, masih lagi mensyirikkan Allah pada pegangan, hak tu memang tak ada bicaralah. Mana kita bicara hak ilmu, hak bab hati, fardu ain beres. Mana kita bab riak kita kena molek dah. Ikhlas kita kena molek dah. Itu ilmu, amalnya mana? Amal ni. Bukan kata belajar berulang-ulang, mengajar berulang-ulang pun ini kena jaga riak. Hak syirik kecil, hak syirik besar pegangan, tu insya-Allah lah Tuhan jaga akidah iman kita. Apabila kita kemas dalam bab akidah sifat 20, insya-Allah bab tu tak ada syirik situnya. Ni jadi puncanya kerana tak ada disiplin ilmu. Disiplin ilmu tak ada. Duk tekan fardu ain, adab, belajar, adab, mengajar, fardu ain. Orang permainkan sahaja. Orang olok-olok sahaja. Maksud dia orang olok-olok. Oh, kalau begitu gak, nanti kita akan letaklah seorang di pintu nak masuk kelas, kena periksa dahulu pada ain lepas kedak, memperolok-olokkan sahaja. Itu adab. Adab orang belajar, adab orang mengajar. Tekan sangat adab dahulu daripada ilmu. Mana adab belajar? Mana adab orang mengajar? Adab orang mengajar ni kena halang murid daripada belajar fardu kifayah sebelum selesai ilmu fardu. Itu adab orang mengajar. Jadi kalau mengajar tidak beradab, nak melahirkan pelajar yang beradab. Tapi kalau orang mengajar ikut adab, ikut disiplin ilmu, fardu ain, orang hak mari belajar, hak tak tahu adab pun, mari tu pandang dengar, jadi beradablah dianya dengan dia belajar ilmu fardu ain dahulu. Walaupun dia tak reti adab. Ada ni. Tapi masalahnya yang mengajar tidak beradab. Tapi dia mempermainkan pula adab ni. Adab belajar, adab mengajar, penekanan dia dipermainkan. Oh, mana kita kena letak seorang pintu nak masuk kelas, kena tanya fardu ain lepas ke dak. Dah kamu ajar ilmu apa? Belajar ilmu tinggi-tinggi lah. Kenapa nak sekat lagi ni? Murid kamu fardu ain beres belaka dah tu. Tak susah nak sekat apa. Dia punca di situ, dia punca dia disiplin ilmu tak dijaga. Adab ilmu tak dijaga. Sebab apa? Sebab bukan kata yang mengajar tu tidak beradab. Dia masa belajar pun tidak beradab dah. Dia tak belajar fardu ain, dia belajar fardu kifayah. Itu punca dia. Maka dia mengajar pun tanpa adab, sebab dia terdahulu pun belajar fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf pun cukar cemakin, dia belajar ilmu tinggi fardu kifayah. Jadi mari daripada yang mengajar tu asas dia belajar pun tidak beradab. Kalau kita letak mulai ni cerita bab pegangan, cerita bab ta'at batin ni, cerita bab maksiat batin ni, cerita bab syariat. Ni kita ni. Ni bahagian kita je. Ini cerita ilmu, cerita bab amal batin. Cerita bab amal batin. Kena pelihara hati daripada syirik yang kecil. Dipanggil syirik. Kenapa panggil syirik? Zahir kita beribadah kepada Allah, tapi dalamnya tidak beribadah kepada Allah. Dalamnya bermatlamat duniawi. Itu syirik tu. Zahir buat ibadah, mengabdikan diri kepada Allah. Dalamnya bukan kerana Allah, kerana dunia. Itu panggil syirik.
Sekutu antara zahir beribadah kepada Allah dengan batin sebenarnya bukan kerana Allah, kerana duniawi. Ini syirik yang kecil, ini syirik syariah, haram, dosa besar yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara tu perkara hak bawakan hak salah-salah ni dia jadi gitu je. Sekarang ni pula TikTok tu lah masalahnya. TikTok tu syirik, tu syirik, tu syirik. Reka je. Syirik. Jadi banyaklah tu bahaya tu. Lepas tu kata saya janganlah. Jangan buat. Hak 5 minit 10 minit pun hak potong-potong pun takut dah Dah macam mana? Saya pun dah tadi kan. Datangkan yang apa? Hak full, hak penuh. Awak tak minat panjang ustaz. Itu atas masing-masing. Itu atas masing-masing. Sebab kita mengajar panjang, nak dengar panjang. Jadi dengar sekat-sekat, salah faham. Boleh jadi salah faham. Boleh jadi fitnah pula. Fitnah kepada ilmu tu sendiri, fitnah kepada yang mengajar tu sendiri. Dan menjadi fitnah kepada orang yang salah faham kerana dia dengar sekat-sekat. Walaupun mungkin 5 minit 10 minit, tapi kalau TikTok tu memang parah lah. Sungguh soalan panjang, jawapan panjang, tapi Allah dia ambil pendek sangat. Kita boleh tengok dia punya kekeliruan di komen-komen. Ni kata gini, ni kata gini. Ustaz ni apa jawab gitu? Kenapa tak jawab soalan satu lagi? Kenapa tak jawab macam ni? Dia jawab tapi dah kerat dah. Jadi macam-macam situ. Tak soalan panjang, jawapan pendek. Bukan jawapan pendek, dia kerat situ. Itu kata fitnah tu. Hak tu bahagian kita ni, bahagian syariah tak terjaga kita ni. Hak bahagian syariah, bahagian diri kita, bahagian keluarga kita. Bahagian syariah diri kita, syariah keluarga kita. Orang kadang-kadang bicara tinggi-tinggi itu syariah dia pun tak lepas. Syariah anak bini dia pun tak cara kadang-kadang. Apa pasal gini? Dia jadi makan khoyas sendiri je. Tinggi dia rasa. Itu semua tertipu belaka tu. Sebab apa? Sebab dia tak satu peringkat. Kita bicara bab syariah. Ni jaga hati molek daripada syirik yang kecil, iaitu riak. Orang yang riak ni sampai di hari akhirat Allah Ta'ala perintah orang riak ni pergi cari amalan kepada orang yang dia beramal kerana dia. Beramal kerana apa? Beramal kerana apa? Pergi minta pahala amalan dengan orang tersebut. Kita belajar kerana apa? Kita belajar kerana nak dapat kena pangkat yang tinggi. Minta dengan pangkat lah. Kalau kata nak kerana nak kerja kerajaan, minta kerajaan apa pahala? Contohnya lah. Begitulah. Kenapa? Tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang riak. Bahkan dalam hadis ni pula Nabi sabda, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Artinya bahawasanya Allah Taala mengharamkan, Allah akan syurga atas tiap-tiap orang yang riak. Dikendaki mengharamkan itu menegahkan dan tidak memberi, Allah akan syurga bagi tiap-tiap orang yang riak. Allah Ta'ala menegah ni masuk syurga bersama dengan orang yang awal-awal, bersama dengan orang yang awal-awal ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam hadis yang lain mengharang Allah tegah ni jikalau Allah tidak mengampuni. Kemudian Allah Ta'ala haramkan pula ni jikalau dosanya pada masa mizan lebih banyak daripada pahala, maka diharamkan daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Riak ni dosa yang besar. Jadi riak ni dia memberatkan hak timbangan sebelah kiri sebab dosa besar. Dia bukan dosa besar sahaja, dia mengurangkan, dia membatalkan pahala yang memberati sebelah kanan pada ni. Jadi riak ni dua kali riak ni. Yang pertama dia memberatkan sebelah kiri, serta dia membatalkan pahala yang sepatutnya memberatkan sebelah kanan. Faham tak?
Jadi dua. Maknanya hak riak ni berdosa dah. Hak buat amal tu pahala, batal pahala. Batal pahala pula. Pahala tu yang memberatkan sebelah kanan, batal. Tangguh pahala, tak ada pahala. Hak riak tu sudah memberatkan sebelah kiri, masa timbangan amalan. Dia membatalkan pahala pula yang sepatutnya memberatkan sebelah kanan. Jadi apabila masa timbang dah kalau belajar pun riak bukan kerana Allah, mengajar pun riak bukan kerana Allah, tak ada bahagian lah. Amalan duduk mana lagi? Amalan terbatal pahala. Adanya dosa besar riak. Daripada mula belajar agama sampai selesai belajar agama, matlamatnya untuk dunia. Matlamatnya untuk dunia. Matlamatnya apa? Untuk dapat kesenangan dunia. Untuk kerja-kerjaan, cerah macam depan contohnya. Di matlamat tu. Dia tu panggil syirik kecil lah tu. Jadi selama dia belajar, dosa yang besar berpanjangan. Lepas habis belajar dia bekerja pula, bekerja agama tapi matlamat dunia semata-mata, dosa yang besar berpanjangan. Pahalanya mana? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat sebelah kejahatan. Allah Taala mengharamkan neraka, mengharamkan syurga atas orang riak. Kalau mati itu mati dalam iman, akhirnya akan ke syurga lah. Kalau mati atas iman. Kalau mati kufur kepada Allah wali'azabillah, kekal neraka selama-lamanya. Allah mengharamkan syurga selama-lamanya. Kalau orang riak ni mati dalam iman, Allah mengharamkan syurga atau riak. Syurga hak bersama dengan ma'as-sabiqin, bersama dengan orang hak awal-awal masuk syurga. Tapi orang mati dalam iman, dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang mati hal keadaan dia mengetahui, kejak di akidah dia bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, nescaya masuk syurga. Masuk syurga orang mati ada atas iman. Tapi dia riak. Apabila dia riak, neraka lah. Tapi akhirnya akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan syurga selama-lama orang mati kafir waliyazabillah. Dan sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rihul jannati yujadu min masirati 500 am wala yajiduha man talabad dunya bi'amalil akhirah. Artinya bermula bau syurga itu dicium akan dia akan bau syurga daripada perjalanan 500 tahun, dan tiada mencium akan dia akan bau syurga oleh mereka yang menuntut dunia dengan amal akhirah. Ini riak. Mereka yang menuntut dunia dengan amal akhirah, ini riak. Orang ni tak dapat bau syurga, yang mana bau syurga ni dengan syurga 500 tahun perjalanan, bau dah syurga. Orang ni bukan kata tak masuk syurga, bau pun tidak. Orang yang mereka yang menuntut dunia dengan amal akhirah. Tetapi nanti dia akan bisyaralah di hadapan. Riak yang paling besarnya munafik. Hak tu memang diharamkan neraka, diharamkan syurga lah tunya. Dia akan bicara nanti riak pada pegangan, riak pada amal yang wajib, riak pada amal yang sunat. Yang kebanyakannya riak pada amal yang sunat. Tak ada orang amal fardu kerana yang lain, tidak ada. Ada orang bersembahyang kerana orang, tidak ada. Berpuasa kerana orang, tidak adalah kita kata. Tapi ada juga yang buat amal fardu riak, ada juga. Belajar agama tu lah, belajar agama tu kewajipan, tetapi bukan kerana Allah. Tu berat tu. Ada ni. Tak ada orang yang mengerjakan haji kerana orang. Mungkin ada. Ada ni. Tapi banyak riak adalah ketika mengerjakan amal yang sunat. Tapi riak paling besar adalah
riak pada akidah, dengan bahawa dia menzahirkan Islam, menyembunyikan kekafiran. Itu memang diharamkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik wajib neraka Allah Subhanahu wa taala, wajib syarak, wajib akal. Adapun orang yang beriman, mati dalam iman, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semata-mata kesalahan riak diharamkan syurga. Semata-mata ke riak tidak akan dapat bawang syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut dunia dengan amal akhirah. Amal akhirah mana? Termasuk belajar ilmu agama. Kalau kita sekolah nak bermatlamatkan dunia, belajar ilmu dunia biar tinggi-tinggi. Ilmu agama, belajar majlis surah. Mak ayah hajar ke, belajar majlis surah ke. Kita belajar sekolah kerana nak dapat kejayaan dunia. Belajar ilmu dunia tinggi-tinggi. Tak apa. Ilmu agama kita belajar sekolah ilmu agama. Jangan kita belajar ilmu agama untuk dapat habuan dunia. Sebab apa? Sebab belajar itu adalah satu amal kewajipan kepada kita. Tiba-tiba amal akhirah, belajar ilmu agama, tuntut dunia. Niatnya bermatlamatkan dunia itu riak, haram, dosa besar, syirik yang kecil, yang mewajibkan neraka jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama kerana Allah molek dah. Tuhan beri ilmu. Kena jagalah hati sentiasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ilmu kita kodoh-kodoh je. Tuhan uji pula diangkat tinggi-tinggi. Dak kena gaya rebah pula. Dak ilmu kodoh-kodoh je. Imam pun imam lapis awam je. Diuji dengan dapat kedudukan yang tinggi-tinggi. Ilmu taraf ustaz. Dapat label panggilan tuan guru asy-syekh. Ni ujian besar belaka lah ni. Ilmu kita ilmu tahap ustaz. Ustaz lah, ustaz kapung ke, ustaz apa, ustaz lah kita panggil. Tapi dapat label yang tinggi. Diangkat letak tempat yang tinggi. Umpama tuan guru besar. Ni ujian besar lah ni. Hak tuan guru besar sekalipun diangkat letak di tempat dia sendiri pun dia kena mujahadah, jaga hati. Tapi kalau kita ni label rendah, ilmu pun tak banyak, amal pun tak banyak, iman pun tak kuat, tuan uji dengan sanjungan, angkat. Jadi nama pula tuan guru. Akhirnya diri sendiri membangsakan diri dia tuan guru pula dah. Kata dia membangsakan diri tuan guru. Kenapa? Teruja dengan panggilan. Ni semua ni ujian belaka ni. Belajar ikhlas lillahi ta'ala dah, dapat ilmu. Ni dapat ilmu. Dapat ilmu kodoh-kodoh. Tuhan atur kepada kita. Kodoh boleh menyampai fardu ain. Besar dah. Tidak merendahkan susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu ujian. Yang mana terkadang masyarakat ni dia nilai ilmu tu bukan di ilmu, dinilai dari segi penyampaian. Ilmu banyak mana sekalipun, tahap tu guru sekalipun, tapi kalau penyampaian dia tak pandai, mana bukan kata tuan guru, nak letak nama ustaz baru dak minat dah. Tapi kalau penyampaian pandai, ilmu tak seberapa. Ni hak orang mengaji pondok jadi rebah ni. Dia belajar sikit-sikit tapi dia pandai cakap. Mulalah keluar dalam masyarakat, ngajar dah. Tugu kata nanti dulu. Tak dengar dah, dia mengajar. Orang pun angkat sampai kat mana orang angkat. Sampai kat mana orang angkat. Orang boleh kata anak murid ni lebih alim dari tugu hak dok Mekah 30 tahun. Bayangkan. Orang kampung boleh kata alim anak murid ni daripada tugu. Sebab apa? Pandai cakap. Pada ni rebah kawan tu bulaknya. Ni ujian belaka lah.
Ujian sampailah kita mati. Kita duduk atas dunia tempat ujian. Kita bicara bahagian kita, ilmu kemah, amal. Amal mana yang paling besarnya? Amal batin. Pegangan, alhamdulillah. Syariat zahir sembahyang puasa, alhamdulillah. Syariat batin. Mujahadah untuk memelihara hati daripada sifat-sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat-sifat kepujian. Dan ketahui olehmu bahawasanya riak itu 6 macam, 6 keadaan, 6 peseng riak ni. Pertama, riak dengan tubuh badan. Kedua, riak dengan kelakuan. Ketiga, riak dengan pakaian. Keempat, riak dengan perkataan. Kelima, riak dengan pekerjaan. Keenam, riak dengan banyak murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru. Yang keenam, riak dengan banyak murid, ramai anak murid. Bukan ramai anak murid itu jadi riak, bukan, ni jangan salah faham. Lepas tu dan banyak berjumpa dengan guru-guru, ziarah tu guru tu, ziarah tu guru tu. Oh, jadi orang ziarah tu guru jadi riak bukan. Jangan salah faham pula. Bukan kerana guru tu banyak murid riak, bukan. Tapi dia mana apa apabila ramai murid, jadi dia hati dia riak dengan ramai murid. Ziarah-ziarah orang alim ni bagus, ambil barakah. Tapi yang ziarah saja, ilmu kena belajar. Ziarah-ziarah ilmu ni tak jakit. Jakit barakah. Barakah kalau kita ada ilmu fardu ain, kita ada amal fardu ain. Jadi yang salah faham ni, banyak murid itu bukan riak, hati masing-masing. Dan banyak berjumpa dengan guru-guru, itu bukan riak, hati masing-masing. Jadi riak ni ada 6 macam riak, 6 keadaan riak. Ni hak kita nak kena jaga sentiasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.